اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم زدنا علما ويقينا وفهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Munyatul Musalli pada muka surat yang ke-22. Muka surat 22 sambungan masih lagi duk membicarakan berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Cuma sambungan sini ni dia banyak berkaitan dengan pecahan-pecahan lah, hak uraian yang terperinci. Baik, kata pengarang Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat. Jadi kita dah mengaji dulu antara syarat Jumaat tu, di antaranya masuk waktu zuhur, misalnya lagi pula didirikan oleh 40 orang yang kamil dengan syarat-syarat dia lah. Baik, jadi bila dah cukup semua syarat Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Sembahyang Jumaat pun sah. Kalau makna sah tu apa dia? Sah, kalau orang tanya apa makna sah, ma yu'taddu bih, perkara yang dibilangkan dengannya. Maksud perkara dibilang maksudnya perkara yang diambil kira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkara yang diambil kira tu maksud makna sah. Kalau orang tanya apa itu sah? Sah ialah perkara yang diambil kira dengannya. Kalau batal, batal ma la yu'taddu bih, perkara yang tidak dibilang dengannya ataupun perkara yang tidak diambil kira. Tu makna batal. Kau tahu? Tu bagi faham. Kita dah sebut lama dah tu sah batal tu. Baik. Jadi bila syarat-syarat nak sah Jumaat tu dah sempurna elok, maka Jumaat tu sah. Maka manakala sahlah Jumaatnya. Tak kala Jumaat dia tu sah, jangan lagi ia seseorang iringkan dengan zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat. Maksud jangan diiring tu apa dia tu? Haram maksudnya. Haram. Dia dah sembahyang Jumaat dah, dia balik rumah, dia saja je nak buat zuhur. Dia kata hari ni berasa lagu rajin, ringan badan, teringin nak buat ibadat bagi banyak. Jumaat pun dia buat, sembahyang zuhur pun dia buat. Tak boleh. Kalau Jumaat tu dah sah, haram dah dia nak sembahyang zuhur, tak boleh. Sembahyang sunat kalau rajin. Dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur, tak payah dah. Syarak tak dituntut lagi, ni tak dituntut oleh syarak. Agama dia tak suruh dah nak sembahyang zuhur bila Jumaat dah sah. Sebab apa? Kerana Jumaat itu ganti zuhur. Menempati zuhur. Seolah kata Jumaat seolah-olah kita macam sembahyang zuhur dah. Cuma ulama duk khilaf tu masalah apa? Masalah sebab apa tinggal jadi 2 rakaat. Antara pendapat yang masyhur yang kita selalu dengar, digantikan pada hari Jumaat 2 rakaat zuhur dengan 2 khutbah.
Dengan 2 khutbah ganti di situ. Ataupun secara umum kita nak pegang ke mana? Amrun ta'abudiyun. Apa amrun ta'abudi? Maksudnya sifat kita kehambaan ni kita pakai serah lah. Dah Allah perintah setiap hari Jumaat sembahyang Jumaat 2 rakaat berserta dengan 2 khutbah. Pakai kita buat turut. Tok Zaduk kita duk kaji dah. Pasal apa tak payah. Lagi satu kena ingat kata hari Jumaat ni dia hari Aid, hari perayaan. Tengok siapa bila sampai hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, dituntut bagi umat Islam ni pi berimpun solat hari raya. Tengok bila hari raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha kan. Lagu tu juga hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri dia raya tahunan. Dia ada kita Islam ni dia ada raya mingguan. Hari raya mingguan bila? Hari Jumaat lah tu. Sehingga kan tengok Allah denda hak puak Bani Israel tu, puak Yahudi yang mana depa engkar. Hak asalnya Allah pilih supaya depa ni beraya hari Jumaat, ataupun hari Jumaat tu dijadikan hari untuk dimuliakan. Hak ni pun nanti InsyaAllah dalam kuliah maghrib akan datang nanti saya akan buka kitab saya akan baca kitab Aisyah Jamal. Dia duk syarah bagi tafsir Jalalain. Dalam kitab tu ada hurai panjang. Sebab baru-baru ni adalah kita sentuh sikit isu asalnya hari kebesaran orang Bani Israel ialah hari Jumaat. Tetapi mereka engkar, mereka nak hari Sabtu. Jadi adalah 2-3 orang jemaah yang depa iktirad, depa kritik. Ada 2-3 orang jemaah yang depa iktirad, depa kritik, tetapi secara harmoni lah. Depa kata tak ada ustaz, depa kata dalam kitab semua, dalam Quran semua tulis hari Sabtu, mana ada tulis hari Jumaat. Jadi kita pun jawab, sebaiknya jangan tumpu semata-mata dalam Al-Quran, dia kena tengok dalam syarahan ulama. Cerita-cerita dia, sebab nuzul ayat, sebab berlaku kisah ni sebab apa. Jadi ada disebut dalam kitab yang panjang-panjang duk cerita hak asalnya memang hak Allah bagi kepada puak Bani Israel juga hari perayaan mingguan ialah hari Jumaat. Hari Jumaat, tetapi hak balik depa ni lah yang depa tak ikut. Maka Allah denda depa hari Sabtu tidak boleh buat kerja apa-apa. Celah tu pula Allah uji bala pula dengan ikan. Dengan ikan main banyak hari Sabtu. Jadi tak tahan mereka turun juga tangkap ikan. Main hari lain tak banyak sampai mana hari Sabtu. Tu semua ada hikmat dia tu. Ada rahsia-rahsia dia. InsyaAllah nanti ada rezeki kita akan baca hak kisah asal berkaitan perayaan orang Bani Israel. Hak perayaan dia hak asalnya jatuh hari Jumaat, cuma mereka minta tukar jadi hari Sabtu. Mereka engkar lah, mudah-mudah kata. Baik, tengok nah. Jadi bila hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, tengok kita dituntut berimpun untuk solat. Lagu tu juga hari raya mingguan, hari Jumaat, maka diperintah kepada umat Islam, khususnya lelaki, bila cukup syarat keluar. Pi semayang ramai-ramai. Sobat hari raya dah. Baik. Jadi tak payah dah. Tak dituntut dah. Syarak tak tuntut dah sembahyang Zuhur. Sebab kerana Jumaat tu ganti Zuhur. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu 2 fardu. Tak boleh. Tetapi haram. Tetapi dengan makna bahkan. Tetapi yang ni bahkan bukan setakat kata tak boleh buat. Contoh kalau orang kata, kalau kita buat 2 kali mayang fardu dalam satu waktu, maksudnya bukan sabit qada apa lah. Zuhur tunai nak buat 2 kali zuhur. Makruh ke gimana? Tak, haram tu, haram. Kalau kita fikir ngakal kita patutnya lagi bagus lah. Mayang 2 kali zuhur. Masuk asar 2 kali asar. Baguslah, rajin. Tak, dia bukan kira di kita tu. Dia undang-undang lagu tu. Bahkan haram tu perbuatan lagu tu. Tiada dapat pahalanya. Pahala tak dapat, tetapi yakni bahkan berdosa ia. Bukan setakat kata tak ada pahala, berdosa pula tu, dosa besar tu. Bukan kata dosa kecil je tu, dosa besar. Kerana tiada dikerjanya yang demikian itu.
apa yang demikian itu, yakni kita iringkan sembahyang zuhur selepas daripada sembahyang Jumaat. Tu benda lagu tu tak dikerjakan pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi tak pernah buat kerja lagu tu. Balik main zuhur ataupun ramai-ramai lepas habis main Jumaat pakat buat main zuhur. Tak ada zaman Nabi. Dan pada zaman segala khulafaur rasyidin tak ada. Dan orang mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu termasuk mutaqaddimin ni. Tu dia panggil orang mutaqaddimin, orang terdahulu ataupun ulama-ulama terdahulu. Cuma kalau orang kata ulama yang terdahulu tu siapa dia? Ulama-ulama terdahulu. Dia mula daripada Imam Nawawi sezaman dengan Imam Rafi'i. Dia naik ke atas sampai zaman itulah orang panggil kata Imam Syafi'i ke Imam Hanafi Hambali. Start daripada situ sampailah dia punya hak batas dia sampai Imam Nawawi. Maka antara hak sebelum tu dia panggil zaman ulama mutaqaddimin. Lepas tu dan mutaakhirin, ulama mutaakhirin pun tak buat jenis iring sembahyang zuhur lepas main Jumaat ni, tak ada. Jadi ulama mutakhirin ni mula dari mana? Mula selepas daripada Imam Nawawi turun ke bawah sampai kita hari ni, dia panggil ulama mutakhirin. Tu kalau kita buka-buka kitab tu, kita tengok tuan kitab tulis ulama mutaqaddimin. Siapa ulama mutaqaddimin? Mula daripada orang kata Imam Nawawi ambil, dia panggil sekatan tengah dia tu, Imam Nawawi naik ke atas. Naik ke atas ni maksudnya naik sampai ke hala ke Imam Syafi'i, Imam Hanafi ke Hambali ke Maliki ke dia semua tu dia panggil ulama mutaqaddimin. Lepas tu ulama mutaakhirin, ulama terkemudian mula daripada Imam Nawawi turun ke bawah sampai ke zaman kita hari ni. Tu dia panggil ulama mutaakhirin dia panggil. Jadi tak ada seorang ulama pun yang buat kerja lagu tu. Lagu mana? Mayang Jumaat, habis main Jumaat dia iring dengan sembahyang zuhur. Tak ada. Dan orang yang mempunyai ilmu tak pernah depa buat lagu tu. Bukan apa pasal haram tu, haram perbuatan tu, nak buat apa haram. Dan tiada pula satu negeri yang mu'tabar. Apa mu'tabar ni? Yang famous lah kita kata. Asal makna mu'tabar ni yang dikira, yang diambil kira. Dan tiada pula ini tiada dikerjakan. Kita takdir sikit situ. Tiada dikerjakan zuhur selepas daripada sembahyang Jumaat tadi ni. Tak dikerja satu negeri pun yang mu'tabar. Negeri yang diambil kira lah. Seperti Mekah dan Madinah. Kukut lah. Kita katakan kukuk lah Mekah Madinah mereka biasa buat. Mereka biasa buat lagu tu di Masjid Mekah penuh pas main Jumaat bakat main Zuhur misalnya. Tak ada juga. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Pula dah. Lagu mana? Dan hanya dibuat dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat kemudian diiring dengan sembahyang Zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat. Pasal apa ni? Pasal apa di Mesir ni orang kata apa habis mayang Jumaat ada iring pula. Ada iring pula dia panggil apa dengan sembahyang Zuhur. Dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya negeri Mesir beberapa tempat buat Jumaat. Kau tahu dia lagu ni kita di dalam mazhab Syafi'i dalam satu qaryah dia tidak boleh berbilang Jumaat. Kita buh nama satu kampung, misal kampung saya lah Rantau Panjang. Kampung Rantau Panjang, bila ada satu dah Jumaat, kawan lain buat Jumaat tidak sah, tak jadi. Tak jadi. Jadi kalau depa buat juga Jumaat, maka depa kena iring dengan Zuhur sebab Jumaat depa tidak diambil kira. Lepas tu tengok antara dua tempat yang buat Jumaat, mana nak mula kira kata dia Jumaat yang dikira, tengok siapa yang mula takbir dulu. Siapa yang mula takbir tu ihram dulu. Kawan tu yang dapat Jumaat. Lepas tu kena pederah khutbah. Khutbah kena pederah, tidak dia kata ketinggalan. Jadi berlaku di Mesir itu sebab dia rakyat dia ramai. Hari tu kita pergi Mesir dulu, ada tanya orang Mesir, dia kata kalau dia buat nisbah di Malaysia ni, umpama padatnya orang Mesir ni, umpama satu Malaysia penduduk duduk di satu negeri, misal Perlis, macam tu, duduk di satu negeri kecil, misal Perlis,
Semua main berimpul. Sebab tu mereka tak ada rumah sebiji bukan tak ada langsung. Ada hak orang kaya ada lah. Kalau kebanyakan orang biasa macam kita ni, semua rumah jenis flat naik ke atas semua. Payahlah kita nak jumpa orang jenis rumah sebiji kaya sungguh lah tu. Semua rumah jenis naik ke atas ya semua. Sebab mereka terlampau ramai. Terlampau ramai mereka tu. Umpama satu Malaysia penduduk pergi duduk di satu negeri, Kedah ke Mesir ke di Perlis, ambil negeri kecil. Lagu tu ramai mereka. Jadi bila ramai tu, jadi satu Korea tu pun jadi buat 2-3 kali 2-3 tempat Jumaat. Maka hak tu berlaku lah tu. Dia iring pula dengan Zuhur. Dia iring pula dengan sembahyang Zuhur. Ni dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Satu Korea tak boleh berbilang Jumaat. Adapun beza dengan mazhab Hanbali dengan mazhab Hanafi, tak apa. Dia tak apa. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi tak apa. Berbilang Jumaat pun tak ada masalah. Asalkan syarat tu cukup. Syarat tu cukup. Tu dia bagi ilat. Sebab apa tu berlaku di Mesir, kata diiring, kata berlaku Zuhur selepas daripada Jumaat, dengan sebab sangat banyak berbilang padanya pada negeri Mesir tu beberapa tempat, yakni beberapa tempat buat Jumaat banyak berlaku. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya. Pula dah. Di Mesir ni banyak orang campur mazhab. Ada Syafi'i dan Hanafi dan Maliki. Tengok, ada hak mazhab Syafi'i pun ada, Maliki pun ada, Hanafi pun ada di Mesir tu. Cuma masyhur di sana tu mazhab Syafi'i lah masyhur. Kebanyakan syuyukh Al-Azhar ataupun Al-Azhariyun, mereka tu banyak ulama-ulama Azhar, mereka banyak yang bermazhab Syafi'i, ramai mazhab Syafi'i. Tu pelik tu, kadang-kadang pelajar-pelajar kita tu dia pergi mengaji di luar tu. Dia pergi mengaji di luar. Lepas tu di Mesir ke, di Yaman ke, dia mengaji mazhab Hanafi ke apa ke, lepas tu balik-balik dia duk sebarkan mazhab lain di dalam kalangan masyarakat kita yang bermazhab Syafi'i. Ini satu kesalahan. Tak boleh. Saya tak silap saya cerita dah semalam cerita ke tak? Isu dia kata dalam kitab kata batal wudu sekiranya tidur dalam keadaan yang tidak tetap papan punggung. Dia kata batal wudu. Tetapi maknanya dia ambil mafhum, dia kata ke mana? Dia faham kot lain. Dia kata maknanya kalau tidur berdiri tu tak batal lah. Yang batal tu tidur duduk. Tidur duduk yang tidak tetap papan punggung. Hak tu yang batal wudu. Jadi kalau bila berdiri tak ada kait dengan duduk. Dia kata jadi bila tidur berdiri pun tak batal lah wuduk dia tu. Dia faham kot tu. Jadi kalau orang mengaji kaedah, definisi ulama letak tidur yang tidak tetap papan punggung tu jadi batal wuduk tu, jadi tak, dia panggil apa? Definisi tu tak jamek, tak meliputi. Seolah-olahnya ulama dia tertinggal lagi lah tu. Sepatutnya dia kena kata lagu ni, tidur duduk yang tidak tetap papan punggung tu batal wuduk, melainkan jika berdiri. Kena kata lagu tu sepatutnya. Jadi ada anak murid kepada satu hamba Allah ni lah, anak murid dia mai tanya, kita pun terkejut lah dengar. Kita tak pastilah. Kita tak pastilah lagu mana maksud depa tu kata tidur berdiri tak batal wuduk. Sebab di dalam kitab fiqh dia kata nak jadi tak batal dengan sebab tidur, nak jadi tak batal dengan sebab tidur ialah kalau dia tidur dengan tetap papan punggung. Maksudnya kena tidur duduk. Lain daripada situ, lain daripada tidur yang tetap papan punggung tu, maknanya batal lah. Jadi bila kita semok-semok, rupa-rupanya dia nakal daripada kitab dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali tak batal. Tak batal. Ni jadi masalah. Jadi kita pergi mengaji dalam mazhab Hanafi, kita mengaji mazhab Hanbali, kita balik Malaysia ke, balik Indonesia ataupun balik di orang kata apa Thailand misalnya belah petani ni, kita duk sebab hak kepahaman kita berkaitan dengan mazhab selain daripada Syafi'i. Jadi orang jadi sabuk lah. Lepas tu sama-sama guru pun dia akan jadi bertekak sikit nanti ni. Ni kena faham elok-elok.
Sebab tu bila kita misal ni kalau berlaku di Mesir, berlaku mana? Jumaat banyak tempat dalam satu qaryah. Jangan kita balik duk fatwa ke orang. Oh lah, tak ada apa lah. Kampung tu buat 2 Jumaat tak ada masalah lah. Aku mengaji di misalnya aku mengaji di Mesir dulu, tengok kampung tu ada satu qaryah ni, tengok depa buat Jumaat sampai 3 tempat. Oh, jangan duk kias lagu tu. Tak boleh kias lagu tu. Sama dia orang kata apa, masalah uruf lagi sepasal kita nak apa salah satu daripada masadirul ahkam, salah satu tempat kita nak sumber hukum, nak terbit hukum antaranya ialah uruf antaranya. Kena kira pula uruf situ. Lepas tu dengan kira situ pula berbilang mazhab. Sebab tu kata banyak berlaku. Yang terbaru isu tadi itulah. Isu mana? Dia kata semayang berdiri tak batal wudu. Tidur berdiri tak batal wudu. Lepas tu kita habaklah kat dia dah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ulama' sebut dah an-naumul yasir, tidur yang sedikit, tidur yang ringan. Macam kita duduk semayang ni, kita duduk semayang, duduk baca Fatihah, duduk tunggu imam baca surah misalnya. Lepas tu terlelap pup jaga. Adakah batal? Tak apa, situ dimaaf. Dia panggil ittirariyah. Dia bukan kita sengaja, dia tekanan, dia main tertidur sendiri. Main tidur sak-sak lah. Kecuali lah kalau dia tertidur dalam sujud pada rakaat pertama, sedang-sedang tu imam bagi salam dah, tu bukan yasir. Tu berat dah tu. Tu tidur berat lah tu. Habis-habis dia mangkit, apa tu imam ni tak mangkit dah sujud, dengar-dengar kata Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun mangkit duk kata, weh apa habis mayang satu rakaat apa hang lena. Tu jadi ada duk berkhilaf di kalangan mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak, mazhab Syafi'i tidur yang tidak tetap papan punggung maka batal wudu, kecuali tidur yang sedikit, seperti tidur berdiri yang sedikit tu dimaaf pada uruf. Sedikit pada uruf lah, bukan sedikit pada 5 minit tu tak lah. Ni piajak orang kata tidur berdiri tak apa. Jam tu anak murid dia tanya, kita pun nak kerah-kerah sangat pun payah kok. Lepas tu kita balik cari sandaran, tempat sandaran dulu, kita cari marjek, tempat nak rujuk dulu, lepas tu baru kita maklum. Supaya kita punya tempat sandaran tu lebih kejap sikit. Kalau kita habak mulut lagu ni saja orang tak pakai. Ingat tu, bila kita mengaji di luar, tengok sana berlaku berbilang Jumaat, jangan duk kiah. Dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanafi, ya okey, tak apa, sekampung boleh berbilang-bilang. Serupa kita mengaji di Pakistan misalnya, kita pergi belajar di Pakistan. Di Pakistan dia mazhab Hanafi. Jadi dalam satu kampung kalau ada 2 Jumaat pun tak ada masalah, 3 Jumaat pun tak ada masalah. Tak kira dah angkat takbir dulu kau, ni angkat takbir kemudian, semua Jumaat tu sah, tak ada masalah lah dalam mazhab Hanafi. Berbeza dengan kita mazhab Syafi'i, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i satu qaryah dia nak 1 Jumaat. Jadi kecuali mufti dia ijtihad kerana ada masalah tertentu, tu cerita lain lah tu. Tu dia panggil ijtihad hawadih, kemudian dah. Tu tak kira lah tu. Baik. Sebab tu dia kata tu, hak berlaku pun di Mesir, sebab berbilang pada Mesir tu banyak tempat lah. Berlaku hak banyak Jumaat. Lepas tu bila hak berlaku dalam mazhab Syafi'i, kalau dia ketinggalan Jumaat misalnya, ada iring dengan Zuhur, kalau Jumaat dia terkemudian. Dan adalah pada negeri Mesir tu beberapa mazhab, ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, lagi pula sangat banyak makhluk. Dia kata sangat banyak makhluk. Itu lah. Orang ramai tu dia kata tu. Di sana tu ramai orang tu. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dan 2, 3 tempat. Tak boleh nak setempat tu pada adat tak boleh berhimpun lah. Sebab tu kalau kita tengok di sana tu sampai atas jalan semayang. Maka pada mazhab Imam Hanafi, tu dia sebut tu. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang Jumaat pada satu negeri. Satu negeri dan satu dusun. Kita panggil kampung lah. Dusun tu kampung. Dia ada istilah dia sikit, qaryah, balak. Balak tu dia ada istilah dia. Kalau jenis tempat yang jenis ada rumah kedai lah apa semua, dia panggil balak. Kalau tidak ada bangunan kedai-kedai macam supermarket ke apa, dia tak panggil balak, dia panggil qaryah saja. Jenis kedai kecil-kecil. Terkadang qaryah dia guna juga pada luruh ialah negeri. Tu kena tengok
siyaqil kalam. Kena tengok pada halaman bercakap. Bila kita baca kitab fiqh, kita tengok halaman bercakap tu duk bahas bab masalah apa. Nak rujuk Korea ni kampung ke negeri, tengok pada min siyaqil kalam, pada halaman bercakap. Baik. Jadi dalam mazhab Hanafi tak apa, satu negeri dan satu dusun, satu kampung tak apa, berbilang Jumaat. Tu mazhab Hanafi tu. Ni duk kiah kita mengaji kat India, pergi mengaji Pakistan, balik duk abang atau boleh buat Jumaat 2-3 tempat. Celara orang. Dan jikalau tengok royahnya dalam mazhab Hanafi kata boleh buat banyak Jumaat pun, sampai tahap ke mana? Jikalau ketiadaan sesak sekalipun, walaupun orang tak ramai mana. Kat sana 50 orang, situ 50 orang, dalam satu kampung, semua tu Jumaat dia sah. Itulah mazhab Hanafi. Bezalah dengan kita mazhab Syafi'i. Maka tak kala itu, tak kala mana? Tak kala berlaku berbilang Jumaat. Tak kala mana berlakunya berbilang Jumaat dalam satu qaryah, sebagaimana hak berlaku dalam mazhab Hanafi tu. Hak kita balik mazhab Syafi'i ke mana? Berkehendaklah oleh orang yang mazhab Syafi'i mengulangkan semayang zuhur kemudian daripada semayang Jumaat. Tu tak apa. Tengok pi main zuhur balik buat apa, pi main Jumaat balik buat zuhur pula. Sebab apa? Kerana hak dalam mazhab kita tak sah berlaku berbilang Jumaat. Situ. Sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak ataupun banyak berbilang-bilang, kerana memeliharakan qaul yang mengata tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali. Maksudnya tak boleh berbilang sekali-kali. Tak boleh. Kalau ramai pun perhimpun sampai melimpah pun. Tengok. Sama ada sesak satu masjid atau tiada, tak kira. Sesak ni orang sampai hampak sejadah kot luar. Kok belah bandar-bandar dia banyak tu. Kalau kita pergi belah Kuala Lumpur kan. Belah Kuala Lumpur, belah taman-taman lah mudah. Kuala Lumpur, kalau belah luar belah Kuala Lumpur tak kisahlah. Belah taman. Kadang-kadang kita tengok, ada satu masjid dekat rumah pak mentua saya tu di Padang Tembok. Panggil dia Padang Tembok lah. Padang Tembok kot. Padang Tembok. Masjid besar masjid. Terkejut kita tengok. Masjid kampung ni tapi dekat dah lah dengan bandar Teluk Intan tu. Allah, besar masjid. Mayang fardu biasa ni nak dapat 2 saf penuh tu pun payah lah. Tapi 2 saf dia tu pun boleh pergi 100 orang lebih dah. Masjid Padang Tembok. Kot dalam ni ada orang biasa pergi Masjid Padang Tembok. Besar. Lepas tu kita kata Allah besarnya masjid. Mai hari Jumaat kita duduk pi mayang Jumaat. Pi semayang Jumaat ni melimpah orang. Allah, penuh rapat. 1,000 gaya tu 1,000. Dia penduduk dia ramai. Tengok. Walaupun kita kata satu qaryah lagu tu kita buat misal lah, kata ambil 1,000 orang. Kalau buat 2 tempat 500. Lebih banyak dah tu. Syarat nak sah bagi Jumaat nak 40 ya, yang kamil. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Satu qaryah, satu Jumaat. Masjid sesak tak kira. Lepas tu bila kita pi di negeri-negeri mazhab Hanafi, main masuk Jumaat, pi main Jumaat lah. Misalnya pi main Jumaat, lepas tu balik buat zuhur. Kenapa? Kita dalam mazhab Syafi'i, semayang Jumaat kita kerana berbilang tu dia tak sah. Dia tak sah. Jadi tu pula. Kecuali kita alim lah. Kalau kita orang pandai, tak apa. Kita mengaji orang kata apa fiqh secara dalam-dalam, kita mengaji hak mazhab Hanafi, mengaji mazhab Hanbali, mengaji kita pandai ambil, kita pandai taklid lah. Kita tahu syarat-syarat dia lagu tu lagu ni. Tu tak apa, kita kita nak taklid atas mazhab Hanafi, lepas tu balik tak ada buat dalam zuhur, pakai Jumaat tadi kau jadi dah lah. Di Singapura semayang Jumaat 2 kali sebab masjid penuh, boleh ke ustaz? Hak ni dia kena di atas fatwa tu. Hak tu di atas fatwa. Wallahu a'lam lah. Kalau kata hak asalnya, hak
hak kita mazhab Syafi'i ni dia tak boleh berbilang Jumaat. Cuma hak yang bahas masalah mana hak orang yang belum putus asa untuk solat Jumaat. Sekira-kira dia pergi tempat ni Jumaat dah habis. Dia pergi mayang tempat lain pula. Dia pergi sembahyang di tempat lain pula. Kok di sana Jumaat tak habis lagi. Lagu tu ya. Asalnya begitu. Tapi sebab tu kata kana darurah, dia panggil syiddatul hajah. Bila kana darurah tu Pok mufti tok guru lama kita atas Singapura atau mufti hak Singapura ada mesyuarat kita ambil atas pendapat lagu ni. Sebab dia ada pula tu qaul dhaif dengan qaul apa orang panggil rajih dengan marjuh, pendapat yang kuat dengan pendapat yang lemah. Dia ada pula situ. Jadi bila cukup syarat ke apa ke semua, boleh buat lagi satu Jumaat kerana masalah darurah. Tapi wallahu a'lam, hak tu depa tarjih depa taklid atas pendapat hak mana tu saya tak pasti. Hak tu kena tengok balik fatwa, dia serupa hak saya cerita semalam lah. Hak cerita semalam masalah fatwa semayang Jumaat 12 orang memadai tu termasuk dengan imam. Hak tu kita kena cari pendapat mana yang kata boleh 12 orang. Jadi sebab tu depa mufti depa ada autoriti. Tapi kalau bertentangan dengan ijma' tu tak boleh lah. Itu tak boleh. Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang satu negeri ataupun satu dusun tiada sunyi daripada dua perkara. Ini ada sebut ni. Kalau berlaku dekat satu kampung. Ni kan kalau berlaku kat satu kampung. Berlaku 2 Jumaat. Ni elok kena hak abang tanya. Berlaku 2 Jumaat dalam satu kampung tak lepas daripada 2. Tiada sunyi tak lepas daripada 2 perkara, 2 sebab. Kita kata 2 sebab. Ada kalanya kerana hajat sesak. Tu maka diharukan berbilang qadar hajatnya atas kau yang muktamadnya. Sini ni dia panggil qaul marjuh. Qaul ataupun dia panggil istilahnya qaul muqabil. Dia lagu ni dalam mazhab Syafi'i pun dia ada qaul rajih, dia ada qaul marjuh. Dia ada rajih ni maksudnya kuat, pendapat yang kuat, dia ada pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Dia serupa isu batal wuduk tu lah. Dalam mazhab Syafi'i pendapat muktamad lagu mana pendapat muktamad kata lelaki perempuan yang bersentuhan lamis malmus macam tu, yang menyentuh dan yang kena sentuh dua-dua batal wuduk. Tak kira sama ada kita ni orang mai sentuh, perempuan ajnabi mai sentuh, ataupun kita yang sengaja menyentuh, dua-dua batal. Lepas tu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i dia kata mana? Lamis, orang yang menyentuh saja batal wuduk. Balik orang yang kena sentuh tidak batal. Kat tu. Lepas tu pendapat ni yang kita bawa pergi duk buat haji umrah tu. Orang duk pergi buat haji. Kuat angin. Kita duk pergi buat haji umrah tu pendapat kedua ni. Kalau kata duk tengah orang kata apa? Duk tengah sesak-sesak lah kita kata. Duk tengah sesak-sesak tawah takut susah nak ulang alik. Pakai pegang ke mana? Ambil pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Hampa sentuh aku. Aku tak atas lah hampa sentuh. Lagu tu hak ni. Tengok ni dia panggil pendapat muqabil. Pendapat muqabil kata boleh berbilang Jumaat tapi kena ada syarat. Kena ada syarat. Mana syarat dia? Tak sunyi daripada 2 syarat. Satunya terlampau bersesak. Lepas tu nak boleh tak bilang Jumaat boleh tapi tak ada hajat saja. Tapi ni atas pendapat muktamad. Pendapat muktamad maksud pendapat kuat lah ni. Pendapat kuat. Tapi kita saja nak buat tak boleh lah. Ramai sebab macam dah. Tapi kita saja nak buat tak boleh lah. Tak boleh. Macam contoh kampung kita ramai sungguh. Dia syarat dia yang ada autoriti untuk membenarkan untuk berbilang Jumaat ni hanya mufti saja. Hanya mufti saja. Kita saja-saja kita nak buat tak boleh. Macam misalnya kita JK masjid, kita mesyuarat sama JK. Ni lagu ni lah. Kampung kita ni ada 2,000. 2,000 orang. Allah sosok sungguh. Ni macam ni. Macam ni kita buat Jumaat 2 kali. Saya saja kita nak mesyuarat sama kita tak boleh. Dia mesti bentang dulu dekat fatwa. Dia mesti bentang kepada majlis fatwa dulu. Lepas tu majlis fatwa
dia buat keluar kebenaran untuk solat Jumaat 2 kali. Baru kita boleh buat. Sebab dia ambil kira banyak benda. Dia pergi tengok-tengok misalnya, memanglah ampun ramai tapi melimpah pun setakat sampai tangga saja, tak ada apa buat sekali jalan saja. Contoh. Jadi ni dia ni kita mengaji cara hak dalam kitab, tapi dalam praktikal tu dia banyak hak kita buat tu kena pandu pada fatwa. Kalau dalam kitab kita akan jumpa habis macam tadilah dalam mazhab Hanafi boleh berbilang Jumaat. Dalam satu kampung boleh berbilang Jumaat. Dalam mazhab Hanafi kita saja nak buat bilang Jumaat, tak boleh. Contoh gitulah. Maka sahlah segala Jumaatnya, sama ada yang dahulu atau yang kemudian, tak kira lah. Masuk dahulu kemudian ke mana? Maksud dia lagu ni, misalnya dua-dua tempat buat Jumaat tadi ni dia buat serentak. Dia buat serentak. Kan kita mengaji dulu salah satu syarat nak berlaku sahnya Jumaat hanya berlaku satu Jumaat. Itu kita lepas dah itu. Tak ingat dah kat mana. Dalam satu Qaryah dia ada berlaku satu Jumaat, dia tak boleh berbilang Jumaat. Lepas pada tu katakanlah bila dua tempat berlaku Jumaat, maka tengok antara dua tempat ni mana yang angkat takbir dulu. Bila mana yang angkat takbir dulu, maka dialah yang dikira dapat Jumaat. Kalau ijma' dengan fatwa, kalau ijma' tak boleh dah. Ijma' dia tak boleh dah. Fatwa pun tak boleh canggah dengan ijma'. Dia tak boleh fatwa, dia tak boleh canggah dengan ijma'. Kecuali hak masalah darurah tu lain. Contoh ijma' kata makan babi tu haram. Makan babi tu haram. Tapi bila kerana darurah syiddatul hajah bawa kepada mati, tu dia jadi boleh makan. Boleh makan tu bukan maksud halal dah. Asal hukum haram juga, cuma ketika tu syarak izin kita makan kadang melepas darurah. Tapi kalau hak ijma' saja-saja kita nak canggah memang tak boleh. Dia tak boleh. Sebab bila ulama ijma' dia haram engkar. Kalau engkar jadi murtad. Dia macam tu. Contoh macam tadi, ulama ijma' kata apa? Lahmul khinzir, daging babi tu haram makan. Ijma' ulama, kita pergi makan. Sebab apa kita makan? Kerana darurah, tak apa. Tapi kalau kita kata kenapa makan? Kerana halal makan babi. Tu murtad. Tu bahaya ijma' dia lain. Siapa tu dengan masalah mazhab Hanafi kata satu hari wajib semayang 6 waktu. Mana dalam mazhab dia witir tu wajib. Kita pergi engkar, tak apa. Sebab apa? Hak yang witir tu khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i kata bukan wajib, sunat muakkadah. Adapun 5 waktu ijma'. Bila ijma' canggah murtad. Dia ijma' level dia naik sama dengan hadis mutawatir dan juga level dia naik sama dengan Al-Quran. Tu beza dia. Situ nah. Baik. Jadi patah balik. Sampai mana dah tadi? Sampai tadi masalah mana? Kalau sekiranya berlaku tengok hak mana angkat takbir dulu, maka dialah yang dapat Jumaat. Maka hak kawan yang lambat solat tadi ni, dia tak dapatlah Jumaat dia tadi. Tu hak asal tu. Tu hak asal. Tu hak asal. Baik, kemudian tiba-tiba berlaku bersesak-sesak. Lepas pada tu hak balik kita rakyat biasa ni buatlah proposal kata kerja ke apa, endorse, naik ke jawatan fatwa. Jawatan kasar fatwa kata okey boleh berbilang Jumaat kerana darurah. Asalnya hak asalnya tak boleh. Asalnya tu tak boleh. Tapi kalau nak boleh juga, lagu ni naik kepada fatwa kata boleh kerana hajat lagu ni. Lepas tu kita pun buat bilang Jumaat. Bila kata endah-endah kata lepas untuk berbilang Jumaat, tak apa, tak kira lah. Masa tu tak kira. Hak Jumaat siapa dulu, Jumaat siapa kemudian, dua-dua dapat. Tu maksud dia. Kita nak pergi tang situ tu. Yang jadi tarik panjang tu nak pergi kat masalah tu. Baik. Sama ada yang dahulu atau yang kemudian, tak kira lah. Hak mana angkat takbir dulu, hak mana angkat takbir kemudian, dua-dua tu dikira. Baik, takut saya pening. Hari tu mengaji kata dapat siapa yang angkat takbir dulu. Ni lagu mana hak kata dapat kedua-dua pula. Ni masalah lain ni. Sebab tu saya kata tadi, hak kali ni dia masuk masalah dalam sikit ni.
Atau bersamaan. Oh pula dah. Atau sama-sama. Tapi sungguh pun begitu. Dekat dulu. Contohnya dua tempat dalam satu qaryah, dua-dua serentak buat Jumaat sekali sembahyang. Lepas tu ni nak kira lagu mana? Dapat juga sah. Tapi sama lah. Jangan kita saja-saja buat, tak boleh lah. Cumanya, tetapi sunat diiringi dengan zuhur. Sembahyang zuhur yang jatuh kemudian apa jatuh kemudian lagu ni, orang yang sembahyang Jumaat pada dua tempat tadi. Pening masalah ni tak. Katalah fatwa luluh okey, satu kampung ni kerana terlalu ramai. Bila terlalu ramai boleh buat Jumaat. Bila boleh buat Jumaat, depa buat Jumaat. Katalah tempat A, tempat B. Tempat B ni dia angkat takbir terkemudian daripada tempat A. Hukum dia tetap sah Jumaat. Cumanya dia sunat balik lagi, sunat sembahyang zuhur. Dia pergi buat tu hukum. Dia sunat dia balik sembahyang zuhur pula. Hak balik, hak pendapat yang dapat takbiratul ihram dulu tadi ni solat Jumaat, maka dia tak sunat lah untuk balik solat zuhur. Hak sunat bagi hak yang angkat takbir kemudian. Tu satu masalah. Masalah kedua, yang angkat takbir bersamaan. Hak ni pun sama. Dua-dua sunat balik sembahyang zuhur pula. Kot tu. Ni jarang jadi, tapi tak tahu pula kat Singapura ada noh. Dekat belah Malaysia saya tak pasti ada ke tak berlaku lagu ni. Kalau aku belah Pulau Pinang tak ada lagi lah berlaku. Yang berlaku tu berkelahi. Buat masjid baru, hak pok masjid lama tak mau pergi masjid baru, nak kekal atas masjid lama. Masjid baru tu pula buat di tempat tapak yang lain. Jadi berkelahi. Kami nak buat Jumaat juga, hak ni pun nak buat Jumaat juga. Berkelahi, pakat berlawan siapa Jumaat dulu. Baca khutbah macam ahli lintak, baca khutbah, siapa angkat takbir dulu dia dapat. Jadi di Pulau Pinang ada berlaku 2 tempat, 3 tempat yang berlaku macam tu. Tapi lah ni alhamdulillah dah reda, dengar kata reda dah lah. Pakat dah, minggu ni hang, minggu depan aku, minggu ni hang, minggu depan aku. Tengok. Rajin lah orang kita nak mayang. Main Jumaat tu ya berkelahi. Mayang fardu lain tak ada orang kok. Main Jumaat tu bergaduh lah. Kami dulu. Main mayang fardu tinggal satu sah. Macam mana? Sebab tu dia, bila kita bukan ahli dalam bab hukum ni, jangan kita tak payah puluh-puluh sangat. Kita serah pada yang ada autoriti. Kena serah pada autoriti dia. Maksudnya jawatan rasa fatwa lah. Cuma kita maklum kat mereka lagu mana, tanya mereka boleh tak buat lagu tu lagu ni. Mereka kata boleh, tak boleh, kita turut sudah. Sebab mereka nanti kena berjawab dengan Tuhan. Mereka nanti kena jawab, mufti-mufti semua kena berjawab dengan Tuhan nanti di akhirat. Benda ni salah sebab apa hang kata lagu tu, benda ni betul sebab apa hang tak kata lagu ni. Dia kena jawab dengan Tuhan. Termasuk juga dengan kita atas dunia ni, bila kita buat keluar fatwa pendapat hak kita sendiri, dan orang ikut, di akhirat kita kena tanya pula. Saya misalnya, kita duk baca kitab lagu ni, sahabat-sahabat tanya apa hukum lagu tu lagu ni, padahal benda tu tak ada dalam kitab, ulama tak ada sebut, saya pergi pandai-pandai pergi sebut. Ataupun saya minta teka, maka di akhirat Tuhan tanya pula, hang pandai-pandai duk sebut lagu tu lagu ni, hang ambil pada mana, kaedah apa hang pakai. Kena tanya nanti dalam kubur. Kat akhirat kena tanya. Sebab dia takut jawatan mufti-mufti ni, baik orang tak mau pegang jawatan lagu tu, letih pegang jawatan lagu tu, fikir ke dosa. Takut dia silap. Cuma bezanya ahli ijtihad ni, bila depa tersilap 1 pahala, kalau depa betul 2 pahala. Tu orang macam depa, macam kita ikut sudah. Jadi macam pergi duduk kat Singapura, kita misalnya pergi Singapura, tengok ada satu qaryah berlaku 2 Jumaat. Ada saudara kata apa? Tanya dulu. Kalau kita wah-wah, pakai mayang zuhur lah. Kalau di sisi kita kata tak sah. Kalau di sisi kita kata tak sah main Jumaat kita. Bila tak sah main Jumaat, kena balik pada zuhur lah. Kalau nak jelas lagi, tengok, tanya dulu, ni lagu mana kampung ni, siapa di Singapura, sekampung sekian-sekian buat Jumaat, saya nak pergi situ buat di Jumaat 2 kali. Situ fatwa dah lagu ni. Okey, tak ada masalah. Selama mana duduk dalam lingkungan mazhab Syafi'i lah, maksudnya. Dia panggil khilaf di dalam kalangan Syafi'iyah, dalam kalangan sesama ulama Syafi'i pun khilaf isu ni. Baik. Tu Syekh Daud dia sebut dah tu. Katanya apa?
Saya datang siang je buat Jumaat pertama habis. Terus balik. Saya datang siang saja buat Jumaat pertama. Habis tu balik. Tak ada apa. Baik. Kemudian dan yang jatuh dahulunya itu, maksud yang jatuh ni pada yang berlaku lah, jatuh tu lupa nak sebut tadi, dengan zuhur yang jatuh berlaku, dan yang jatuh yakni Jumaat yang jatuh yang berlaku dahulunya itu. Misal tadi sama balik masalah tadi, mufti fatwa tak apa dah, boleh berbilang Jumaat di satu tempat kerana darurah. Lepas tu tempat hak dia sembang Jumaat tu dia berlaku dulu Jumaat. Berlaku dulu Jumaat dekat tempat dia. Maka orang yang mayang Jumaat di situ haram ia iringkan zuhur. Ni tak boleh. Hak kata sunat iring zuhur mana? Hak orang yang tempat yang jatuh zuhur kemudian. Hak tu yang sunat iringkan zuhur. Tu. Kalau dia berlaku tempat dia, nyata kata berlaku tempat dia berlaku dulu Jumaat, maka dia haram tu. Haram ia iringkan zuhur kemudian daripada Jumaatnya. Sebab apa? Kerana sah Jumaatnya. Tu dia sebab apa ni? Dia sebabnya sebab apa sunat juga iring zuhur, walaupun kata ada pendapat kata sah Jumaat yang kedua dengan sebab bersesak-sesak lagu tu. Cuma sunat iring zuhur pasal apa? Saya tak pasti. Dalam bawah ni ada sebut apa ilat dia, dan kitab besar-besar dia sebut. Dia kata lagu ni kerana nak meraihkan pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah Jumaat. Situ kalau berbilang Jumaat tu tak sah, dia nak raihkan pendapat yang mengatakan tidak sah berbilang Jumaat. Jadi lagu mana cara dia? Ulama kata sunat kita buat sembahyang zuhur juga kalau kita sembahyang Jumaat pada tempat yang jatuh Jumaat kemudian daripada Jumaat yang pertama. Sebab nak raih pendapat yang kata Jumaat tak jadi. Sebab tu sunat tu. Tapi bila khilaf tu kata rahmat. Maknanya kalau kita tak buat pun tak apa. Tu. Allah. Baik. Dan jika bukan dia. Kerana sah Jumaat dengan tiada khilaf lagi padanya. Nampak tu? Kerana sah Jumaat. Sebab apa hak yang dapat Jumaat dulu tu haram dia sembahyang zuhur? Sebab apa? Sebab sah Jumaat dengan tidak ada khilaf lagi padanya. Ni ulama ittifaq sepakat. Hak mana kalau berlaku berbilang Jumaat dalam satu kampung, hak dapat dulu takbir, hak tu confirm dia punya solat Jumaat sah. Bila hak ni ulama ijma' kata sah Jumaat, maka dia haram dah nak iring dengan zuhur. Tak boleh. Mafhum mukhalafahnya, faham sebaliknya lagu mana? Maksudnya hak yang dapat Jumaat yang kedua, maksudnya imam dia tu takbir kemudian daripada tempat yang pertama tadi. Hak tempat kedua ni ulama duk khilaf. Ada setengah kata tak dapat Jumaat, ada setengah kata dapat Jumaat. Duk khilaf antara dua pendapat ni. Jadi yang lebih selamat sembahyang zuhur. Tu dia. Waktu kita sunat zuhur tu. Waktu kata tadi tu kita balik pada asal di dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh berbilang Jumaat. Tapi kerana darurah lagu ni, biasalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Tu hak kaedah ulama usul fiqh letak darurah tu mengharuskan bagi larangan. Hak mana asalnya larang tak boleh, tapi kerana darurah terpaksa, tak apa. Tu pun khilaf. Maka tak kala itu tiada sah sembahyang zuhurnya. Tu hak masalah mana tu? Masalah hak jemaah Jumaat yang dah confirm sah dah. Dia tu tak sah lah sembahyang zuhur dia tu tak sah. Kemudian daripada Jumaat, selepas daripada dia solat Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya. Tu tengok tu. Yang sepakat dah ulama kata Jumaat yang pertama tu dah sah dah. Jadi tak ada dalam yang zuhur. Baik. Dan jika kita kata kita buat andaian, dia panggil ala sabilil fardi, kita buat fardu takdir, kita buat andaian. Kalaulah kita kata lagu ni, sebab diiringi zuhur kemudian daripada Jumaat serta diperoleh bilangan bagi Jumaat, yakni 40 orang tu. Sebab apa kita hak iring zuhur juga? Dia kata sebabnya hak 40 ahli Jumaat yang mai tu pun
banyak yang tiada tahu rukun sembahyang dan banyak yang tiada kena Fatihahnya. Jadi dia kata aku ni supaya kita buat juga orang kata apa zuhur ni supaya ihtiyat, nak cermat, nak berjaga-jaga pada ibadat. Tengok. Jadi bila kita pergi sembahyang Jumaat ni, kita main Jumaat tengok Allah. Selalu rancam tak mana? Rancam di tak mengaji tu. Orang tengok orang lelaki lah, lebih-lebih orang perempuan tak apa lah, dia tak pergi main Jumaat. Kalau dia pergi pun tak dibilang 40. Lepas tu, tiap-tiap malam kuliah 15 orang, 20 orang, 10 orang. Lah sikit. Tiba-tiba Jumaat ramai. Lepas tu hak pok-pok hak kita kata hak tak mengaji tu bukan kata duk masyhur, kata pergi mengaji sana, pergi mengaji sini. Duk tahu kata duk mengikut kampung balik kerja, lepas keluar makan malam dengan anak isteri, balik lena esok terbongkah pula, bangkit pula pergi tidur, apa ni kerja pula, balik terbongkah pula tidur, terbongkah. Terbongkah. Jadi adanya akak tak ertilah ramai ni. Nak sangka baik kata hak tak main mengaji semua ni semua ulama-ulama macam pelik sangat. Ada hak solat pendek pun ada. Hak jenis solat pendek ada, hak jenis jantan tebuk subang ada. Payah dia kata nak tanggung. Jadi bila tengok-tengok balik hak duk ada main mayang ni semua hak kaki tak mengaji. Jadi adat kata Jumaat tu nampak lagu berat dah. Duk bimbang takut tak sah. Kata lagu-lagu tu. Jadi dia kata boleh lah kot kita balik buat zuhur juga sebab nak berjaga-jaga, takut-takut Jumaat tadi tak sah. Tu ihtiyat dia panggil. Tu ihtiyat, nak beringat, nak berjaga. Apa jawab dia? Jawab dia maka adalah yang demikian itu tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebab apa? Sebab adalah yang demikian itu pada bila-bila dengan yang dimuktabar pada bila-bila. Pada bila-bila. Pada bila-bila apa tu? Pada bilang-bilangan macam tu. Dia dua dekat bila-bila. Jadi dia kata tak disuruh ulang zuhur selepas pada Jumaat tu. Sebab apa? Adalah demikian itu, demikian mengulangi zuhur lepas pada Jumaat tu pada masalah bilang-bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak, yakni bilangan 40 tu lah dimuktabarkan, yang diambil kira, syarak ambil kira. Syarak ambil kira iaitu diperoleh didapat orang yang kamalnya, yang sempurnanya 40. Pula dah kot tu tak? Maka tiada sah Jumaatnya dengan syok pada bilang-bilangan Jumaat yang muktabarnya. Tengok. Jadi pakai Jumaat tak jadi terus lah lagu tu. Lagu tu. Tengok sekali lagi. Pening cara ibarat dia tu. Tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebab apa? Sebab adalah yang demikian itu pada bilang-bilangan yang dimuktabarkan, bilangan yang dikira oleh syarak tu, iaitu diperoleh orang yang kamalnya, orang yang sempurna 40 orang. Ni tak sempurna ni. Ni tak sempurna. Lagu mana ni 40 orang, hak ada hak pakat semua, hak main pakat tak mengaji, baca Fatihah berlambak tak betul. Dah memang terang-terang 40 orang yang kami tak cukup. Kalau lagu tu maka tiada sah Jumaatnya. Tak sah dengan apa syok pada bilang-bilangan Jumaat muktabarnya. Hak tu pakai tak jadi terus Jumaat. Baik, bila tak jadi Jumaat apa berlaku? Maka tiada harus ia kerjakan Jumaat, tetapi haram lagi tiada sah Jumaatnya. Haram pula. Kita dah tengok dah ahli Jumaat tu bukan ahli yang kita kata layak untuk dipanggil ahli 40 Jumaat. Kalau lagu tu bukan masalah ulang Jumaat. Astagfirullah. Bukan masuk kata iring zuhur. Bukan. Hak tu memang kena main zuhur. Tak lah. Tu bahan tak tu. Kutlah masa kita kata pergi tengok-tengok. Macam tadilah pergi tengok kata yang main semain Jumaat semua tak mengaji. Ataupun ada di Kedah dulu satu masjid, saya tak ingat nama masjid, kalau ingat pun tak sebut lah. Dia umpan RM10. Minggu depan Jumaat ni dia dia buat pengumuman. Minggu depan hari Jumaat siapa dia main awal jam, dia bagi limit sebelum masuk zuhur berapa minit lah. Dia bagi RM10. Dia bagi sungguh pun. Tapi syarat dia bila sampai-sampai kena sign dulu. Duduk sign tu imam ada orang yang pelantik dengan orang yang pandai-pandai sikit tanya. Dia bukan tanya berat-berat ke.
Tak lah, hukum faraid pun tak tanya, cuma suruh baca Fatihah. Suruh baca Fatihah. Depa kata tang Fatihah tu saja dah separuh lebih dah. Separuh lebih dah. Tertukar huruf, berlambak yang tertukar, ramai yang tertukar huruf Fatihah. Berubah makna separuh saja dah. Lepas tu tanya rukun semayang, separuh pula. Lah kali masjid dia tu asal dalam 3-400 orang. Asalnya dalam 3-400 orang. Bila mereka tapih dapat dalam 60 orang saja yang betul-betul dikira kamil ahli Jumaat yang boleh dibilang di dalam 40 yang dikira tadi ni. Dapat dalam 60 orang saja. Lepas tu mereka cerita saya lah. Mereka kata dapat 60 ya. Oh, lega kata lebih juga 40. Jadi hak 60 tu baca Fatihah kena. Salah sikit-sikit yang tak mengubah, dia panggil lahnun lam yughayyir makna. Salah yang tidak mengubah makna. Hak tu tak apa, dimaaf lagi. Lepas pada tu rukun solat dia tahu, syarat sah sembahyang dia tahu. Jadi dia ambil tanya soalan simple lah. Apa tu jadi? Tak apa. Hak tu terus tu tak apa dah. Dia tak tinggal 60 orang. Kalau nyata kata tak sampai 40 orang, hak main-main Jumaat semua hak kaki tak mengaji, tanya baca Fatihah pun selerak tabak, maka hak ni tak boleh dikira Jumaat. Bila dah confirm kata depa ni bukan orang hak ada, bukan ahli Jumaat yang kamil yang dikenaki dalam syarat 40 tadi, maka nak buat Jumaat pun tak boleh dah, walaupun bilangan 100. Bilangan ramai 200 orang. Tapi 200 orang hak jenis kita ada jenis pandai cakap, tapi bila tanya tak erti. Babak fardu ain tak tahu. Tu tambah-tambah surah Fatihah dak. Surah Fatihah dia tak wajib kita tahu mak jaih ke, mak arik li sukun ke, mana mak badal ke, mak apa orang kata apa, mak wajib mutasil ke, mak mufasil ke. Kalau dalam bab hukum mat, kalau hukum mim mati pun cara mim mati, kalau nun mati cara nun mati. Sifat huruf cara sifat huruf, makhraj ngaji pula situ. Allah banyak tajwid tu. Jadi bukan syarat kata kita kena ingat ni alif lam qamariyah ke syamsiyah. Alhamdulillah situ. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim nak baca apa tu? Nak baca ra nak baca tebal kat nipis. Bila nak baca tarqiq dia panggil. Nak baca tarqiq maksudnya baca dengan nipis. Bila nak baca? Dah bukan syarat kena tahu sampai nama-nama hukum, tak syarat tahu. Yang hak syaratnya baca betul. Walaupun tanya ni hukum apa? Tak tahu. Ni hukum apa? Tak tahu. Tapi baca betul, tak apa. Itu tak apa. Ni ada jenis orang tajwid dia pandai hafal, tapi baca tak betul. Tu tak kira. Itu tak kira walaupun dia pandai pun. Mak tu mak ni. Nu mati. Bab hukum nu mati. Dengan iqlabnya lagi, dengan apa, hak masalah hukum idgham lagi, izharnya, ikhfa'nya. Apa tu ikhfa' pecah pula, ikhfa' hakiki dengan ikhfa' syafawi. Kalau syafawi hukum mim mati. Dia tak tahu istilah-istilah tu, dia tak pandai, dia tak belajar. Cuma dia perbetulkan bacaan Fatihah tahiyat akhir, dia baca bagi betul elok. Tak apa. Situ. Baca mana tu? Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim tu dia tambah huruf tu. Dia syaddah atas nun. Tu dia tambah huruf, jadi lari makna tu tak boleh tu. Ar-Rahman dia tak ada mar. Ar-Rahmanir macam mana? Ar-Rahmanir. Tu pelik bunyi tu. Jadi tasydid tu dia doublekan huruf pula tu. Boleh lari makna tu. Tu kena tengok. Kena pendek kata kena musyafahah. Sebab tu depa panggil tu, depa musyafahah, dengar punya baca Fatihah lu mana. Bila baca-baca, tak betul ni. Jadi tak boleh masuk dalam kategori 40 ahli Jumaat, tak masuk. Kalau lagu tu tak boleh dah, tak dikira, tak ada istilah. Maksudnya maksud dia nak bak ke mana, tak ada istilah iring zuhur selepas Jumaat, tak ada istilah tu. Sebab apa? Tak boleh dah buat Jumaat daripada mula. Memang dah tak boleh dah buat Jumaat daripada mula, tak boleh buat dah. Macam tu.
Memang kira jemaah hati hari tu kena main Zuhur semua. Main Zuhur. Walaupun 200 orang pun. Bukan setakat tak boleh buat Jumaat, ingat dia kata. Tetapi yakni bahkan haram. Haram pula berdosa. Sebab kita tahu dah syarat tak cukup pergi buat apa. Siapa tak ada uduk. Tak ada uduk. Kita pergi mayang. Haram. Dosa besar tu. Kalau niat nak bermain-main tu batal akidah tu. Lagi tiada sah Jumaatnya. Maka sembahyang zuhurnya itu wajib. Tak jadi dah sunat-sunat ke apa dak lah. Tu wajib tu. Kemudian daripada Jumaat. Tapi dia tak panggil lah mengiringi dah lah. Dia tak panggil sunat mengiringi tu pun dak lah. Sebab memang dia wajib dah namanya zuhur. Ganti dengan zuhur. Maka jika dikata orang hanya hamba taklid kepada qaul qadim atau taklid pada satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangan dari 40, maka yang demikian itu sahlah Jumaatnya di atas qaul itu. Ni masalah ni. Aqilah kata dia qaul qadim. Qaul qadim ni maksudnya pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang kita kata sebelum Imam Syafi'i dia hijrah ke Mesir. Masa tu Imam Syafi'i duduk di Iraq. Dia duduk di Iraq. Lepas tu dia hijrah pergi duduk Mesir. Bila duduk Mesir, ada beberapa ijtihad dan fatwa dia yang berubah berbanding ketika mana Imam Syafi'i duduk di Iraq. Jadi bila itulah dia panggil berlaku setengah-setengah pendapat tu yang nampak macam berlaku tanakut lah, nampak berlawan. Jadi dia panggil qaul jadid. Ketika di Mesir dia panggil qaul jadid. Masa di Iraq dia panggil qaul qadim. Ada yang serupa, ada yang tak serupa. Jadi yang kita kebanyakannya kita iktibar ialah pendapat qaul jadid yang selepas pada Imam Syafi'i pindah duduk Mesir. Kalau syarat sah tak ingat bila ditanya, tapi tahu yang pernah belajar. Dia lagu ni bila maksud tahu dia lagu ni, dia bukan syarat. Misal kita tanya berapa syarat sah sembahyang, misalnya dia tak pandai habaq berapa 3, 4, 5, 6, 7 ke, dia tak tahu. Tapi bila orang tanya lagu ni, ada wuduk, tak ada wuduk, sah tak sembahyang? Oh mana boleh? Tak ada kiblat, boleh tak? Oh mana boleh? Kena hadap kiblat. Kalau tak ada kiblat, tak sah sembahyang. Lepas tu tak tutup aurat, sah tak sembahyang? Oh mana boleh tak tutup aurat? Kena tutup aurat dah sembahyang. Lagu tu tak apa. Tak apa dah. Bukan dia syarat dia kena. Yang pertama ialah menghadap kiblat. Yang kedua mestilah dalam keadaan suci pada hadas kecil hadas besar. Yang ketiga mestilah menutup aurat. Dia bukan syarat dia pandai susun lagu tu tak. Cuma bila tanya dia tahu. Dia tahu. Sebab tu bukan masalah tak ingat tak. Kita tak pandai susun saja. Ingat tu ingat. Kita ingat-ingat bila tanya kita tahu. Tapi nak susun jenis sebut satu-satu tadi itulah macam saya sebut misal aku tajuk tadi. No mati bertemu dengan bo, panggil apa? Tak tahu. Tapi bila bunyi lagu mana? Mim ba'di. Dia tahu bunyi lagu tu. Maksudnya iqla'. Dia tak iqla', ingat dah. Contohlah. Tu misal dia tak tahu istilah iqla', irfa', izhar. Dia tak pandai tu. Tapi bila baca betul, hak tu yang penting tu. Lagu tu syarat sah sembahyang, rukun sembahyang. Kalau orang tanya, kalau tak saja-saja tak mau baca Fatihah, padahal boleh baca Fatihah, tak apa dak nak sembahyang? Oh mana boleh Fatihah kena baca. Orang tanya, habis tu rukun sembahyang berapa? Aku tak ingat berapa belah tau. Tapi belah-belah dia kata. Lepas tu tahiyat akhir wajib baca. Oh, tahiyat akhir wajib baca sampai tak mana? Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu selawat kat tahiyat itu kena baca juga. Orang tanya pula, dah rukun mayang dah berapa? Aku tak ingat lah. Tapi bila tanya, dia tahu kena baca. Hak tu kena baca, ni kena baca. Hak tu memadah. Boleh. Kalau setakat tu, boleh. Tak ada masalah. Tak wajib dia susun. Baik. Jadi ni masalah kalau dia taklid pada pendapat qaul qadim. Tengok dia kata ke mana. Maka kita jawab kata macam mana? Maka yang demikian itu sah Jumaatnya di atas qaul itu, atas qaul qadim. Maka jadilah sembahyang zuhur. Tak apalah, situ dulu, panjang lagi bawah tu duk main khilaf-khilaf banyak tu. Cukuplah insya-Allah. Malam ni saya tak pasti lagi. Kalau ada pengajian mungkin
kita akan mula macam semalam lah, lebih kurang 9.30. Lebih kurang 9.30 kalau ada pengajian malam ni, insya-Allah. InsyaAllah apa-apa pun kita akan maklum dalam hak grup kita, grup ngaji tu, kita akan maklum balik. Kalau jadi on, insyaAllah pukul 9.30 kita sambung pada masalah maka jadilah sembahyang zuhur tadi ni. Kita tarik sikit lah. Maka jika dikata orang hanya hamba taklid, situ-situ kena ambil situ pala ayat ni. Muka surat 23. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا لمشايخنا ووالديهم لمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Kita habis dulu bang Zu, sebab ni nak masuk bab dalam sikit, dia nak bahas sikit-sikit bab khilaf-khilaf tu. Tu nak masuk asar semua. InsyaAllah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.